Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu, edisi 13 Ogos 2022 bersama saya Faridah Amiratul. Kita mulakan dengan berita kapal tempur pesisir LCS. Kementerian Pertahanan MINDEF mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung keputusan Jemaah Menteri tentang isu perolehan kapal tempur pesisir LCS. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, beliau dan MINDEF akan lakukan apa sahaja bagi memastikan isu tersebut dapat diselesaikan serta memberikan kerjasama penuh kepada semua badan berkuasa yang melakukan siasatan. Katanya lagi, beliau dan barisan kepimpinan MINDEF tiada sebarang perkara yang hendak disembunyikan. Terdahulu, mesyuarat Jemaah Menteri mencadangkan supaya laporan pengauditan forensik projek kapal tempur pesisir LCS yang dijalankan pada tahun 2019 dinyah klasifikasikan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia antara komitmen dan jaminan kerajaan tentang siasatan telus tanpa melindungi sesiapa pun. Jemaah Menteri menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyegerakan siasatan dan jika terdapat bukti kukuh, Peguam Negara hendaklah membuat pendakwaan dan mengheret mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Khamis lepas, PAC mendedahkan 9 prosiding berhubung isu LCS bermula 18 November 2022 mendapati tiada satu kapal LCS telah disiapkan walaupun kontrak projek itu yang diberikan secara rundingan terus bernilai 6.083 bilion ringgit itu memperuntukkan 5 kapal seharusnya disiapkan dan diserah setakat Ogos 2022. Kita ikuti antara berita politik yang menjadi tumpuan minggu ini. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengelak menjawab mengenai desas-desus pencalonan diri beliau sebagai timbalan Perdana Menteri daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Beliau sebaliknya menegaskan fokus ketika ini adalah menangani masalah ekonomi dan juga wabak COVID-19 serta menjamin serta memperkukuhkan kerajaan demi kestabilan rakyat. Katanya komitmen untuk memulih dan mencerdaskan ekonomi negara itu lebih penting berbanding perkara lain. Malahan pertumbuhan ekonomi selepas 2 tahun negara dilanda pandemik COVID-19 juga membuatnya perlu lebih fokus. Pada masa sama, Azmin yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu berkata, Bersatu dan Perikatan Nasional PN komited untuk memperkukuhkan kerajaan sedia ada di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau juga tidak mahu terjebak dengan politik yang merugikan rakyat. Dalam kenyataan berlainan, 2 ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu memberitahu mereka tidak mempunyai sebarang maklumat berkenaan perkara tersebut. Ianya dizahirkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad dan Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dari Bersatu, kita ke berita PKR. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar dilantik sebagai pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN 3 negeri iaitu Pulau Pinang, Kedah dan Perlis bagi penggal 2022 hingga 2025. Parti Keadilan Rakyat PKR mengumumkan pelantikan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Pahang bagi penggal 2022 hingga 2025. Dalam kenyataan sama, Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memaklumkan Ahli Majlis Pimpinan Pusat Nik Nazmi Nik Ahmad dilantik sebagai pengerusi MPN Kelantan dan Terengganu. Beliau berkata pelantikan itu dibuat selepas berbincang dengan Ketua Cabang Negeri Terbabit dan mencapai persetujuan sebulat suara. Terdahulu, Anwar turut mengumumkan pelantikan pengerusi MPN Sabah dan Sarawak iaitu Ketua Cabang Baram Roland Enggan di Sarawak manakala MPN Sabah dipengerusikan oleh Ketua Cabang Keningau Datuk Dr. Sangkar Rasam. Di selatan pula, Timbalan Presiden Rafizi Ramli dilantik menjadi pengerusi MPN Johor dan Naib Presiden Datuk Seri Aminuddin Harun pula dilantik sebagai pengerusi MPN Negeri Sembilan dan Melaka. Kita terus ke berita mahkamah.
Seorang pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa keseluruhan wang tunai yang diserahkan syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB secara bulanan kepada bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berjumlah $13.56 juta Singapura. V. Mahendran berkata hasil siasatan mendapati transaksi pembayaran wang tunai kepada Ahmad Zahid itu berlaku antara Oktober 2014 dan Mac 2018 selain ia direkodkan di dalam sebuah ledger milik UKSB. Mahendran berkata ledger itu juga mengandungi bukti pembayaran kepada menteri-menteri, ahli-ahli politik dan pegawai kerajaan. Mahendran berkata hasil siasatannya juga menunjukkan selain daripada wang tunai bulanan, UKSB turut menyerahkan wang tunai secara sekali beri kepada Ahmad Zahid antara Jun 2015 dan 27 Mac 2018. Saksi terdahulu Harry Lee berkata transaksi ini digunakan bagi sambutan ulang tahun UMNO yang ke-71, sambutan Hari Raya, sambutan Hari Lahir Isteri Zahid dan RM3 juta bagi pilihan raya. Kesemua pembayaran tersebut dibuat di Country Heights, Kajang dan Seri Satria Putrajaya iaitu kediaman Ahmad Zahid. Mengikut 7 lagi pertuduhan menerima rasuah, Presiden UMNO itu didakwa memperoleh untuk dirinya $1,150,000 Singapura, 3.125 juta ringgit, 15,000 Swiss francs dan $15,000 US daripada syarikat sama yang mempunyai kaitan rasmi dengan tugas rasminya. Sementara itu, saksi pendakwaan ke-18 tersebut berkata hasil siasatan menunjukkan wang tunai yang diserahkan kepada Ahmad Zahid adalah bukan hasil akaun UKSB. Bagi kesemua 40 pertuduhan menerima rasuah itu, Ahmad Zahid melakukan kesemua perbuatan tersebut di Seri Satria dan Country Heights antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Kita ke berita mahkamah seterusnya. Pasukan peguam yang baru dilantik mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak bagi rayuan terakhir membabitkan dana SRC International Sendirian Berhad memberitahu Mahkamah Persekutuan bahawa mereka akan menarik diri jika mahkamah tetap mendengar rayuan itu minggu depan. Perkara itu dimaklumkan kepada Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah Zahra dan Siti Hajar Mustafa semasa pengurusan kes di hadapan mereka yang dijalankan secara dalam talian. Timbalan Pendakwa Raya Datuk V.C. Tambaram dan Muhammad Ashraf Adrin Kamarul bertindak bagi pihak responden Pendakwa Raya, manakala Peguam Hisham Teh Pohtek, Liu Tek Huat dan M. Ruben mewakili Najib. Najib kemudian melantik Hisham daripada Tetuan Hisham Teh sebagai peguam utamanya, manakala rakan kongsi Ziz, Liu dan Ruben sebagai peguam baharunya. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari mulai 15 Ogos untuk mendengar rayuan terakhir Ahli Parlimen Pekan itu untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara atas penyelewengan RM42 juta dana SRC. Media diberitahu bahawa Peguam Najib akan membuat permohonan lisan di mahkamah untuk menangguhkan rayuan utama selepas selesai hujah bagi usul bagi memasukkan bukti baharu dan menyerahkannya kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Pada Julai 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas Najib selepas mendapatinya bersalah menyalahgunakan RM42 juta daripada dana SRC. Kes itu di peringkat rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan selepas Mahkamah Rayuan pada tahun lepas mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu. Dari mahkamah kita ke berita nasional. 1 lesen vokasional khas dicadangkan untuk diperkenalkan kepada penunggam perkhidmatan P-Hailing selepas Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT diberi mandat untuk mengawal selia sektor tersebut. Menterinya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menjelaskan cadangan lesen tersebut tidak sama seperti lesen memandu vokasional GDL yang dikenakan terhadap kenderaan 4 roda. Tujuan lesen ini diperkenalkan adalah untuk mendaftarkan penunggam P-Hailing secara rasmi. Menurutnya, pendaftaran bagi lesen khas itu dijamin mudah dan murah dengan bayaran minimum di bawah RM10 selain diberi moratorium. Beliau berkata pemeriksaan kenderaan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom untuk mendapatkan lesen khas bagi P-Hailing tidak diperlukan.
Kasion berkata penunggang P-Hailing juga tidak perlu hadir ke Institut Memandu IM, sebaliknya hanya perlu menghadiri kursus induksi minimum sekitar 3 jam. Tambahnya lagi, beliau bimbang dengan kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS di 11 jalan raya di Kuala Lumpur mendapati 62% penunggang P-Hailing berhenti di petak kuning dan lintasan pejalan kaki, 14% memegang telefon bimbit serta langgar lampu isyarat dan 7% lagi membuat pusingan U di tempat tidak dibenarkan. Ujarnya kerajaan membantu golongan itu dan bukannya untuk menyusahkan mereka. Ini kerana data berkenaan memudahkan MOT memberi bantuan kepada golongan ini. Terdahulu, penghantar makanan bermotosikal mengadakan mogok 24 jam di seluruh negara sebagai protes terhadap syarikat mereka yang mengenakan bayaran tidak setimpal. Global minggu ini dimulakan dengan berita menyayat hati di Korea apabila sebilangan stesen kereta api bawah tanah dan jalan-jalan utama di Seoul dilaporkan tenggelam akibat banjir selepas hujan lebat melanda Korea Selatan mengakibatkan 9 orang maut manakala 7 lagi masih hilang. Beberapa imej dikongsikan di media sosial pada Isnin malam menunjukkan orang ramai terpaksa meredam banjir. Malah air di stesen-stesen kereta api bawah tanah turut melimpah dengan beberapa kenderaan separa tenggelam di daerah Gangnam. Hujan lebat sejak 8 Ogos dikatakan yang paling teruk di Korea Selatan dalam tempoh 80 tahun, lapor agensi berita Yonhap. Sebahagian Seoul dikelilingi wilayah Gyeonggi dan bandar Incheon merekodkan taburan hujan lebih 100 mm sejam. Di daerah Dongjak, tamburan hujan dalam masa sejam dilaporkan melepasi 141.5 ml pada satu masa. Hujan pada kali ini merupakan hujan paling lebat direkodkan sejak 1947. Presiden Korea Yoon Suk Yeol telah mengarahkan para pegawai kerajaan untuk memindahkan penduduk yang berada di kawasan berisiko tinggi dan mengarahkan majikan untuk membenarkan pekerja menggunakan waktu ulang-alik fleksibel berikutan bencana itu. Dalam pada itu, gangguan bekalan elektrik turut dilaporkan di seluruh kawasan ibu negara, manakala beberapa perkhidmatan kereta api bawah tanah di Seoul turut terganggu buat sementara waktu akibat hujan lebat. Selepas 3 hari Gaza dihujani berdilan roket dan bom, akhirnya Israel dan pejuang Palestin memulakan gencatan senjata dengan Mesir bertindak selaku orang tengah dalam usaha menamatkan serangan di wilayah Palestin bergolak itu. Dalam pertempuran itu, sekurang-kurangnya 44 rakyat Palestin terbunuh, termasuk 15 kanak-kanak. Gencatan senjata yang secara rasmi bermula pada Ahad lalu jam 11.30 malam waktu tempatan bertujuan membendung pertempuran terburuk yang memusnahkan wilayah pesisir pantai Palestin. Israel melakukan serangan bertubi-tubi termasuk berdilan roket berlaku menjelang gencatan senjata itu. Dengan siren amaran dibunyikan di selatan Israel beberapa ketika sebelum dan selepas tempoh air ditetapkan. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan 3 minit selepas gencatan senjata bermula, tentera Israel berkata sebagai tindak balas kepada roket yang dilepaskan ke arah wilayah Israel, tenteranya kini menyerang pelbagai sasaran milik pejuang Islam di Gaza. Dalam kenyataan lain selepas itu, pasukan tentera Israel berkata serangan terakhir dilakukan pada jam 11.25 malam. Walaupun kedua-dua pihak bersetuju memulakan gencatan senjata, masing-masing memberi amaran kepada satu sama lain mereka akan bertindak balas dengan kekerasan sekiranya sebarang keganasan berlaku. Sejak 5 Ogos, Israel melancarkan pengeboman udara dan tembakan artileri menyasarkan kumpulan pejuang Palestin di Gaza dengan kumpulan pejuang itu melepaskan ratusan roket sebagai tindak balas. Kejadian itu menyebabkan banyak bangunan di Gaza musnah. Arena minggu ini dimulakan dengan berita sukan Commonwealth di Birmingham 2022.
Selepas 11 hari mengerah keringat dan kudrat, kontingen negara menamatkan cabaran di Sukan Commonwealth 2022 dengan pencapaian membanggakan apabila meraih keseluruhan 7 pingat emas, 8 perak dan 8 gangsa. Kejayaan itu sekaligus menyamai pencapaian ketika edisi 2018 di Gold Coast, Australia apabila Cam Malaysia membawa pulang 7 pingat emas, 5 perak dan 12 gangsa. Malah, kejayaan tersebut juga melepasi sasaran 6 pingat emas ditetapkan pada tamasya edisi Birmingham ini. Berikut adalah senarai pemenang pingat bagi kontingen Malaysia di tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Berlangsung bermula 28 Julai hingga 8 Ogos iaitu Muhammad Anik Kasdan bagi acara angkat berat 55 kg, Muhammad Aznil Bidin angkat berat 61 kg, badminton berpasukan campuran. Boni Bunyau Gusting powerlifting 72 kg, Eng Jo Yi gimnastik disiplin bola dan disiplin ribbon. Manakala pingat emas ketujuh daripada Perli Tan M Pinah beregu wanita. Malaysia menamatkan saingan di kedudukan ke-10 sekaligus memperbaiki kedudukan di tempat ke-12 pada edisi 2018. Sementara itu, Australia berjaya mempertahankan gelaran juara keseluruhan apabila meraih 67 pingat emas, 57 perak dan 54 gangsa. Diikuti tuan rumah England 57, 66, 53. Manakala Kanada di tempat ketiga dengan 26, 32, 34. Berjumpa nanti di Sukan Commonwealth Victoria 2026. Undian rasmi bagi kejohanan bola sepak Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022 akan diadakan pada 30 Ogos di Bangkok, Thailand. AFF dalam kenyataan pada Rabu memaklumkan kejohanan yang memasuki edisi ke-14 tahun ini akan kembali berlangsung mengikut format penuh secara timbal balik dengan 10 pasukan yang layak akan bersaing merebut gelaran berprestij ASEAN itu. Undian rasmi akan menyaksikan pasukan dibahagi kepada 2 kumpulan dengan masing-masing 5 pasukan. Setiap pasukan akan bermain 2 perlawanan secara timbal balik di peringkat kumpulan. Seterusnya, 2 pasukan terbaik setiap kumpulan layak ke pusingan kalah mati juga dijalankan secara timbal balik untuk perlawanan separuh akhir dan akhir. Menurut kenyataan itu, 9 negara yang mengambil bahagian adalah Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Manakala pasukan ke-10 akan ditentukan melalui perlawanan play-off antara Brunei dan Timor Leste. Wakil daripada Majlis AFF, ahli-ahli persatuan, penaja dan sebahagian daripada pasukan bertanding dijangka hadir pada majlis undian rasmi yang dijadual pada 2 petang waktu tempatan. Sementara itu, Presiden AFF Major General Keith Smith dalam kenyataan sama berkata, pengumuman mengenai undian rasmi menandakan bermulanya langkah penting dalam persiapan menghadapi Piala AFF 2022. Peminat bola sepak boleh mengikuti stream langsung sesi undian berkenaan di laman rasmi Piala AFF 2022 dan platform media sosial serta pelbagai saluran serta platform rakan media rasmi kejohanan. Akhir sekali kita ikuti berita hiburan. Filem Melayu yang mencetus fenomena di dalam negara baru-baru ini, Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan, akan ditayangkan di Indonesia bermula 31 Ogos ini. Pengarahnya Syamsul Yusof berkata dia dan syarikat penerbitan filem berkenaan telah menerima pelawaan daripada pawagam di negara jiran itu untuk menayangkan Mat Kilau. Tambahnya, filem arahannya terdahulu Munafik 2 yang juga ditayangkan di sana adalah filem Melayu yang paling tinggi kutipannya di Indonesia. Katanya lagi dengan adanya pelakon aksi dari Indonesia Yayan Ruhian dalam filem tersebut secara langsung menyumbang kepada permintaan tayangan di negara jiran itu.
Sebelum ditayangkan kepada umum bermula 30 Ogos, filem Mak Kilau Kebangkitan Pahlawan juga akan ditayangkan secara perdana 4 hari sebelum tarikh berkenaan. Bagaimanapun, ujar Syamsul, ketika ini pihaknya masih menjalankan perbincangan bersama industri pawagam di negara terbabit. Mat Kilau mencipta rekod baharu dalam industri perfilman tanah air apabila merekodkan kutipan tiket berjumlah RM96 juta dalam tempoh 40 hari tayangan bermula 23 Jun lalu. Ketika ini, filem yang menampilkan barisan pelakon hebat seperti Datuk Adi Putra, Beto Kusheri, Fatah Amin, Johan Asari dan Datuk Jalaluddin Hassan itu masih ditayangkan di seluruh negara, termasuk di Brunei dan Singapura. Pastikan anda sentiasa bersama Sumber Kini dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok Sumber Kini. Assalamualaikum.